Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, hi korang. So, hari ni aku nak cerita hantu lagi. Okay korang, so hari ni aku nak cerita hantu pasal apa? Korang nak tahu tak? Tapi sebelum korang nak tahu, hari ni aku nak cerita hantu pasal kisah sebenar lagi. Tapi iaitu cerita kartun juga. So, korang nak tahu tak hari ni aku nak cerita pasal cerita kartun apa? So, sebelum nak tahu, jangan lupa like, komen, share, subscribe. Like, subscribe sebanyak 100k. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Okay korang, so hari ni aku nak cerita pasal apa? So hari ni aku nak cerita pasal kisah benar lagi, tapi pasal kartun. Ni bukan kisah benar, aku silap. Hari ni aku nak cerita pasal cerita yang sangat gelap, iaitu kisah cerita asal Pinocchio yang sangat gelap. Okay, nama kartun ni adalah Pinocchio. So hari ni aku nak cerita pasal cerita asal yang sangat gelap. Cerita gelap tentang Pinocchio. Okay, Pinocchio ni apa? Pinocchio ni nama kartun tu lah yang aku bagi tahu tadi. Korang nak tahu tak cerita gelap tentang Pinocchio ni? So kalau korang nak tahu, jangan lupa tengok video sampai habis. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dulu, okay? Sebelum tu jangan lupa like dulu. Lepas tu jangan lupa subscribe. Jangan lupa tengok video sampai habis kalau korang nak tahu. Yang mana pernah tahu tentang kartun Pinocchio ni, jangan lupa subscribe tak korang. Okay, tanpa membuang masa, aku akan cerita sekarang. Tapi korang semua jangan lupa subscribe. Tak ramai yang tahu yang Disney ada tabiat mengambil kisah-kisah dongeng rakyat yang gelap dengan menukarkan menjadi cerita indah sebagai gula-gula manis buat kanak-kanak banyak. Tetapi kali ni saya nak bercerita tentang Pinocchio. Tapi kali ni dia nak cerita tentang Pinocchio, si boneka yang bertukar menjadi budak lelaki sebenar. Si patung yang bertukar jadi budak lelaki sebenar. Filem animasi klasiknya terbitan Disney pada 1940 yang kita tonton itu diubah daripada versi sebenar. Ia berdasarkan siri cerita dalam akhbar dengan tajuk The Adventure of Pinocchio yang ditulis pada 1881 hingga 1882 oleh Carlo Collodi. Watak-wataknya tetap sama, ada Pinocchio bapanya, Geppetto si tukang kayu dan Jiminy Cricket si cengkerik bercakap. Tukang kayu, Jimmy Cricket dan si cengkerik bercakap. Bapanya pula Geppetto. Dalam cerita asal, cengkerik itu bernama The Talking Cricket dan muncul dalam bab 4 di mana kebencian seorang kanak-kanak apabila disuruh memperbetulkan tingkah lakunya yang diperlihatkan. Memetik cerita tersebut apabila Talking Cricket meminta Pinocchio supaya pulang ke rumah. Pada kata-kata akhir itu, Pinocchio melompat dalam amarah, mengambil sebuah tukul dari bangku dan melontarnya sekuat hati ke arah Talking Cricket. Dalam cerita asal ni, cengkerik itu bernama The Talking Cricket dan muncul dalam bab 4 di mana kebencian seorang kanak-kanak apabila disuruh memperbetulkan tingkah lakunya diperlihatkan. Pada kata akhir itu, Pinocchio melompat dalam amarah. Dia tidak terfikir bahawa ia akan mengena. Namun duka ciptanya, wahai anak-anak, ia tepat mengenai kepala si cengkerik itu. Dengar bunyi ceri-ceri terakhir yang lemah, cengkerik itu jatuh dari dinding dan mati. Lepas itu Pinocchio tidak langsung rasa bersalah membunuh Talking Cricket. Lepas tu Pinocchio tak ada langsung rasa macam nak bersalah sebab dia membunuh Talking Cricket. Malah menjawab kepada bapanya Geppetto bahawa ia adalah si cengkerik dan dia tidak mahu membunuhnya. Bagaimanapun rasa salah kerana tidak mendengar pesan si cengkerik apabila dia terjerumus lagi ke lembah permasalahan. Suatu hari Pinocchio ditangkap dan mahu dihukum atas kesalahan. Sebab dia bunuh Talking Cricket tadi. Petikan daripada cerita asal itu berbunyi begini: apabila dia tidak lagi ada kekuatan untuk berdiri, dia duduk pada sebuah bangku kecil dan meletakkan kakinya di atas dapur untuk mengeringkannya. Petikan daripada cerita tersebut berbunyi macam ni:
bila dia tak ada kekuatan untuk berdiri, dia duduk pada sebuah bangku kecil dan letak kaki di atas dapur untuk mengeringkannya. Di situ dia terlena dan ketika sedang hanyut dalam tidur, kaki kayunya itu mula terbakar. Dekat situ dia terlena, maksudnya tertidur ketika sedang hanyut dalam dalam tidur. Kaki kayunya itu mula terbakar. Kaki kayu dia mula terbakar. Perlahan-lahan ia menghitam dan bertukar menjadi abu. Begitupun Geppetto memaafkannya dan memasang kaki baharu untuk budak boneka hidup itu. Namun punyalah tidak bersyukur, Pinocchio kemudian memberitahu orang kampung bahawa Geppetto telah mengasarinya, yang menyebabkan orang tua malang itu dihumban masuk ke penjara. Geppetto memaafkannya dan memasang kaki baharu untuk boneka, untuk patung hidup itulah. Namun punyalah Pinocchio tak bersyukur. Lepas tu Pinocchio dia bagi tahu dekat orang kampung bahawa Geppetto telah mengasarinya, yang menyebabkan orang tua malang itu dihumban masuk ke penjara. Ilustrasi pada 1902 oleh Carlo Chiostri dan A. Borghini menggambarkan siri insiden malang yang dihadapi Pinocchio. Kisah si cengkerik bercakap tadi tidak berakhir apabila dia mati. Dia kembali sebagai hantu untuk mengingatkan Pinocchio supaya tidak terjebak dengan segolongan manusia yang percaya menanam duit siling emas dapat membunuhkan pokok emas. Dengan tidak meminta maaf kerana bunuh si cengkerik itu, Pinocchio sekali lagi mengindahkan pesannya. Sudahnya dia sekali lagi berdepan dengan celaka selepas mendatangkan marah kepada orang-orang yang mengejak tanam duit siling itu. Dan mereka mengejar saya dan saya lari dan lari, sehingga akhirnya mereka menangkap saya dan mengikat leher saya dengan tali dan menggantung saya pada sebatang pokok dengan berkata, esok kami datang lagi dan kau akan mati dan mulut kau akan ternganga dan kami akan mengambil kepingan siling emas yang kau sembunyikan di bawah lidah kau tu. Diorang kejar Pinocchio tu dan Pinocchio lari, sehingga diorang dapat tangkap Pinocchio dan mengikat leher Pinocchio dengan tali dan menggantung Pinocchio pada sebatang pokok. Dan diorang berkata, esok diorang akan datang lagi dan kau akan mati. Mulut kau akan ternganga dan kami akan ambil kepingan siling. Diorang akan ambil kepingan siling emas yang Pinocchio sembunyikan di bawah lidah dia tu. Bawah lidah Pinocchio. Adegan ini sepatutnya di mana sihir itu berakhir asalnya. Collodi mahu menyampaikan pesanan kepada kanak-kanak bahawa mereka akan berdepan kecelakaan sekiranya tidak mendengar pesanan. Bagaimanapun editor akhbar tersebut mahu Collodi menyambung ceritanya dengan perakhirannya yang lebih manis, dan di sini di mana munculnya pari-pari biru itu menyelamatkan Pinocchio. Dan pari-pari biru muncul untuk menyelamatkan Pinocchio. Kan Pinocchio kena ikat dengan tali dekat sebatang pokok kan. Lepas tu diorang cakap esok dia akan datang lagi, diorang akan ambil kepingan siling emas tu, diorang akan ambil lah. Diorang dah tahu yang Pinocchio tu bawa sorok siling emas tu di bawah lidah Pinocchio. Sebab tu lah dia minta pari-pari biru tu selamatkan Pinocchio. Korang faham tak? Sebenarnya pari-pari biru tu nak selamatkan Pinocchio, bukanlah Pinocchio yang minta. Pari-pari biru tu selamatkan Pinocchio sebab pari-pari biru tu tiba-tiba muncul. So dia selamatkanlah Pinocchio. Okay. Korang faham tak aku cerita hari ni tentang Pinocchio? Sorry kalau yang mana tak faham. Cerita dia panjang sebenarnya, tapi aku cerita ringkas, maksudnya aku pendekkan. Okay, sorry korang. So, sampai sini saja cerita aku. So, hari ni aku cerita pasal Pinocchio saja. Okay, so yang mana-mana sampai sini saja cerita aku untuk hari ni. So, yang mana-mana pernah tengok cerita Pinocchio, korang boleh komen kat bawah. Korang mesti tahulah kan bapa Pinocchio tu nama apa. Lepas tu penjaga tukang tu nama apa, korang mesti tahu. Tadi dia cakap bapanya nama Geppetto. Aku tak tahu lah
Gepetto ke apa benda lah kan. Tapi bukan Zepeto, bukan. Okay. G bukan Z. Kalau Z, Zepeto. G, ni G, Gepetto lah. Okay, so kalau korang tahu mesti korang tahulah kan. Kalau yang tahu, korang sila komen kat bawah. Kalau tak tahu, tak perlu komen kat bawah. Kalau korang pernah tengok cerita Pinocchio, boleh komen kat bawah. Mana tahu lah korang pernah tengok kat TV ke, kat YouTube ke kan. Korang boleh komen kat bawah. Tak pernah tengok, tak payah komen kat bawah. Aku tak pernah tengok juga cerita Pinocchio ni. Okay, so sampai sini saja video baru aku. So jangan lupa like, comment, share, subscribe. So bye korang. See you next time video. Lupa nak bagi tahu dekat korang semua, esok ada video baru lagi. Esok video makan. Jangan lupa tengok video baru untuk esok. Bye korang.